Salam sejahtera dan selamat datang ke video bermaklumat ini tentang trombotik trombositopenic purpura atau TTP. TTP adalah penyakit yang jarang berlaku dan boleh berlaku secara tiba-tiba dengan menunjukkan pelbagai gejala. Video ini akan mula dengan penerangan gejala yang boleh muncul akibat TTP. Kami berharap untuk memaklumkan kepada pesakit TTP tentang gejala yang perlu pemerhatian doktor. Gejala-gejala akan dibezakan antara gejala yang anda alami semasa serangan dan gejala yang mungkin anda alami selepas serangan. Gejala yang boleh muncul semasa serangan adalah demam, peningkatan kadar degupan jantung dan tekanan darah, kekeliruan, pendarahan seperti pendarahan hidung, lebam, petishe dan purpura. Ini adalah bintik-bintik merah dan ungu pada bahagian bawah kaki dan lengan, sama ada kulit dan mata berwarna kuning. Selain itu, anda mungkin mengalami gejala serupa strok, seperti kelopak mata atau mulut yang terkulai dan gangguan pertuturan. Contoh gejala yang boleh berlaku selepas serangan adalah keletihan, kelemahan otot bersama dengan sakit pada otot dan sendi. Corak haid berubah, masalah tumpuan dan ingatan terjejas jangka pendek. TTP adalah keadaan autoimun, iaitu kondisi ketika sistem imun keliru dan menyerang tubuhnya sendiri. Dalam kes TTP, protein Adam TS13 diserangi oleh sistem imun. Protein ini sepatutnya membelah faktor von Willebrand, molekul yang penting untuk pembekuan darah. Jika tidak, VWF akan kekal dalam bentuk helai panjang. Bentuk helai ini menjadikan platelet mudah melekat, menyebabkan platelet-platelet bergumpal bersama dan membentuk bekuan. Kerana platelet berkumpul bersama, penyumbatan akan berlaku, terutamanya dalam saluran darah kecil ataupun kapilari. Keadaan ini dipanggil trombosis. Trombosis boleh menyebabkan kesakitan dalam sendi atau darah dalam air kencing. Akibat banyak bekuan trombosis, hanya beberapa platelet yang berfungsi tinggal dalam darah. Ini menjadikan anda lebih mudah berdarah dan lebam. Kondisi ini ditandai oleh bintik merah dan ungu pada lengan dan kaki. Wanita, penghidap SLE, pesakit HIV, atau wanita hamil
lebih berkemungkinan mendapat TTP. Terdapat juga ubat-ubatan tertentu yang boleh mencetuskan TTP, iaitu ubat antikoagulasi, antibiotik atau ubat anti malaria. Maklumat dan ujian khusus adalah penting untuk TTP didiagnosis. Pertamanya, doktor akan bertanya tentang masalah kesihatan anda, penyakit-penyakit yang pernah dialami dan ubat-ubatan yang sedang dimakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kesihatan anda. Kemudiannya, doktor akan melakukan pemeriksaan fizikal dengan melihat secara khusus pada tahap keterukan pendarahan dan sebarang gejala neurologi, contohnya kebas. Doktor juga akan menguji darah anda. Pada masa ini, doktor akan mengambil perhatian kepada keputusan yang berbeza, seperti kiraan darah lengkap. Ini adalah ujian mengukur sel darah merah, sel darah putih, dan platelet dalam darah anda. Pesakit dengan TTP mempunyai kekurangan sel darah merah dan platelet. Bilirubin. Ini adalah protein yang muncul dalam darah apabila sel darah merah rosak. Pesakit TTP mempunyai lebih banyak bilirubin dalam darah mereka akibat pembentukan bekuan darah yang memusnahkan sel darah. Pemeriksaan darah di bawah mikroskop. Dalam pembawa TTP, hanya beberapa platelet boleh dilihat di bawah mikroskop dan sel darah merah kelihatan pecah seperti sebahagian daripada sel darah merah sudah hilang. Penumpuan kreatinin dan laktat dihidrogenasi LDH dalam darah juga diuji. Selain pengujian dengan kreatinin, fungsi buah pinggang juga diuji melalui urinalisis. Ini melibatkan pemerhatian protein dan bahan-bahan dalam air kencing. Akhirnya, aktiviti protein Adam TS13 diuji di makmal. Ketika Adam TS13 tidak terdapat dalam darah, diagnosis TTP boleh dibuat secara pasti. Rawatan TTP tertempu dalam memerangi kekurangan protein Adam TS13. Rawatan ini bertujuan untuk menambah bilangan Adam TS13 dan menghalang pembentukan antibodi terhadap Adam TS13. Tujuan ini dicapai dengan 3 cara yang berbeza. Pertamanya, pertukaran plasma dilakukan. Ia dipanggil plasmaferesis. Semasa rawatan, plasma anda mengandungi antibodi terhadap Adam TS13. Digantikan dengan plasma penderma. Plasma penderma mempunyai jumlah bilangan Adam TS13 yang biasa dan tidak mengandungi antibodi.
Selain plasmapheresis, prednison dan caplacizumab juga diberikan. Prednison adalah ubat imunosupresan yang menghalang pembentukan antibodi terhadap ADAMTS13 oleh sistem imun yang tidak terkawal. Caplacizumab memastikan bahawa platelet tidak lagi boleh melekat pada rantai manik VWF. Jika sistem imun tidak berhenti menghasilkan antibodi walaupun rawatan sudah dimulakan, rawatan akan dilanjutkan dengan ubat lain yang memastikan pertahanan badan anda sendiri ditindas. Rituximab adalah pilihan pertama. Jika semua rawatan ini tidak berkesan ataupun TTP terus datang kembali, doktor mungkin menasihatkan untuk menjalankan pembedahan untuk mengeluarkan limpa anda kerana organ ini memainkan peranan penting dalam pecahan platelet darah merah dan pertahanan badan sendiri. Sebaik sahaja anda mengalami serangan TTP, terdapat risiko penyakit itu akan datang semula. Peluang ini adalah kira-kira 50%, dan ini sering berlaku dalam tahun pertama selepas mengalami TTP. Sesetengah pesakit mengalami beberapa serangan setiap tahun, yang lain hanya mengalami 1 atau 2 serangan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya anda perlu sentiasa berada di bawah pengawasan doktor anda.